Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyina ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan kepada semua pendengar dan juga para jemaah Nur Islam Academy kepada program Tazkirah Anjuran Nur Islam Academy. Saya Sis Nurlin, merupakan pengasas Nur Islam Academy, dan bersama saya adalah Puan Ida, iaitu admin kepada Nur Islam Academy. Jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Sahibus Samahah Profesor Datuk Dr. Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, atau lebih dikenali dengan sebagai panggilan Datuk Maza. Selamat datang Datuk kepada program kami. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Apa khabar Datuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panggil saya Dr. Maza je, mudah, panjang sangat nanti. Ya, baik. Untuk pengenalan, Datuk seperti semua orang tahulah, Datuk Maza merupakan mufti negeri Perlis, dan juga Datuk ini merupakan tazkirah yang kali kedua ya kita beronline. Jadi kami di pihak Nur Islam Academy, kami sangat-sangat berbesar hati kerana untuk kali kedua ni Datuk sudi menerima undangan kami untuk topik tazkirah malam ini, iaitu lelah dunia. Jadi Datuk, tanpa kita nak berlengah lagi Datuk, ada beberapa soalan yang kami nak anjurkan kepada Datuk Mufti untuk kita mengupas beberapa isu berkenaan dengan perkara yang kebelakangan ni ya Datuk, amat menyayatkan hati kita di kalangan masyarakat kita, iaitu kita bimbang ia akan menjadi benda yang norm di masa yang akan datang pada kehidupan seharian kita, iaitu masalah kemurungan, bunuh diri, keganasan rumah tangga, dan juga bebanan hutang. Dan juga tak terkecuali juga perasaan stres pada para belia kita yang mana mereka terperap di rumah, tak dapat buat apa-apa aktiviti ya Datuk. Jadi sekarang Datuk, saya kemukakan soalan yang pertama untuk Datuk. Apakah pandangan Datuk ya untuk kita tangani isu kemurungan dan bunuh diri ini, sama ada bagi Muslim, non-Muslim, dan pada Muslim ya Datuk, soal isu bunuh diri ini kerana kemurungan yang melampau, adakah itu dikira dosa besar Datuk? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada pihak Nur Islam Academy, Datin dan semua yang lain. Apabila sebut tentang bunuh diri ni, dia sebenarnya bukan saja berkaitan dengan soal kita kerana tak ada kerja, ataupun soal kita sekarang ni ekonomi dan seumpamanya. Jika kita lihat kes bunuh diri dalam keadaan biasa pun, negara-negara yang dianggap maju ke hadapan mempunyai kadar bunuh diri yang kadang-kala lebih tinggi daripada negara-negara lain, negara-negara yang di bawah ataupun yang tidak membangun ini. Kita tengok di Jepun umpamanya, antara kadar bunuh dirinya tinggi, dan kemudian kita lihat artis-artis yang popular dalam dunia ni, banyak kes-kes mereka bunuh diri. So bunuh diri ni bukan kaitan dengan ekonomi sahaja mata-mata. This meeting is being recorded. Tapi bunuh diri adalah berkaitan dengan satu perkara, iaitu manusia yang hilang harapan, hilang hopeless, manusia yang hilang harapan.
Sebab itu agama apabila dia datang, dia memberikan kepada kita harapan. Nas-nas agama jika sebanyaknya yang kita baca, kita akan tengok bagaimana agama memberi ruang untuk, agama bukan sekadar menjanjikan sesuatu yang palsu, memberikan kepada kita tasawur ataupun worldview tentang dunia ini, tentang kehidupan ini dan tentang apa yang seterusnya akan berlaku di dalam kehidupan. Manusia yang bunuh diri ialah manusia yang rasa bahawasanya dia dah tak ada harapan. Itu adalah penyelesaiannya, dan dia menyangka bahawasanya dengan dia membunuh diri itu dia akan menyelesaikan masalahnya. Kerana dia lupa bahawasanya selepas kita keluar daripada kehidupan ini, ada kehidupan yang lain yang belum tentu kehidupan yang lain itu lebih mudah daripada kehidupan yang kita hadapi sekarang. Tetapi apabila, sebab itu dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah sering meringkaskan tentang rukun iman ini. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selalu Allah gabungkan dua, beriman dengan Allah dan hari kemudian. Dan agama sentiasa memberi kita ingatan dan remind kita bahawasanya dunia ini adalah sesuatu yang disebut sebagai al-ajilah. Al-ajilah. Man kana yuridul ajilata. Sesiapa yang nak kepada al-ajilah, benda yang segera. Segera dan singkat dunia ini. Apabila kita tahu dunia ini segera dan singkat, kita akan tahu bahawasanya ada kehidupan yang abadi. Al-baqiyatus salihat, perkara yang kekal. Dunia tidak pernah berlaku adil. Bukan Allah itu tidak adil, tapi manusia yang duduk di dalamnya tidak adil. Ramai orang yang tidak rajin tapi lahir dalam keluarga yang kaya, dengan senang lenang mewarisi harta bapaknya. Dia hidup senang dibandingkan satu orang yang rajin tapi lahir dalam keluarga yang miskin. Itu dunia. Ada orang yang baik telah diinayai dan dizalimi. Jika manusia itu fikirannya terhad kepada dunia ini semata-mata, dia akan melihat dunia ini dengan penuh kekecewaan. Dia akan melihat dunia ini dengan penuh perasaan marah. Terutama bagi mereka yang rasa mereka ditindas. Ada orang dizalimi oleh suaminya. Ada orang dizalimi oleh anak-anak. Pemerintahnya. Ada orang dizalimi oleh rakannya, kawannya, ditipu oleh pihak yang lain. Dia collect duit, dia himpun duit banyak. Benda orang datang buat scam. Dia ditipu dia. Dan dia tak boleh ambil tindakan mahkamah. Kalau kehidupan berakhir dalam dunia, tentu kita akan kecewa. Tetapi oleh kerana agama memberitahu bahawasanya ini kehidupan yang sementara, semua yang berlaku di dalam dunia ini akan dibawa kepada hari akhirat. Dan akhirat itu terlalu besar untuk dibandingkan dengan dunia. Segala nikmat yang ada dalam dunia ini tidak ada apa-apa pun dibandingkan dengan keindahan kehidupan akhirat yang hakiki. Dengan itu manusia mungkin tahu bahawasanya dia akan mengalami dunia ini adalah tempat ujian. Tidak ada orang yang datang ke dunia dia tidak ada ujian. Setengah orang menyangka bahawasanya apabila orang tu ada kedudukan, dia tidak ada ujian. Berapa banyak artis yang makan pil bunuh diri, artis pop Korea yang begitu hebat, orang di bawahan bersorak begitu gembira mendengar hiburannya, terhibur kerana dia nyanyian dan gayanya. Lihat pada wajahnya kacak, lihat pada hartanya banyak, tapi dia membunuh diri kerana gagal untuk melihat kehidupan, gagal untuk melihat kehidupan. Sebab itu agama apabila menceritakan tentang musibah yang menimpa manusia, apabila Allah menyuruh manusia bersabar, apa Allah kata? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia bukan satu sebutan yang bila kena musibah, tapi ia satu reminder, ia satu peringatan kepada kita. Inna lillah, kita ini daripada Allah,
wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepadanya akan kembali. Maksudnya whatever yang menimpa kita, dia akan ada penamatnya. Penamatnya dengan kita sekurang-kurangnya at least kita balik kepada Allah. Dan apabila kita balik kepada Allah di atas musibah yang mengenai kita, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya, Nabi kata, ma min musibatin yusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Kata Nabi, tidak ada satu musibah yang menimpa satu orang muslim melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan musibah itu memadamkan dosanya, sehingga asyaukah yushakuha, sehingga duri yang dia terkena, duri itu, duri kecil kena kaki kita, terasa sakit kita dengan duri itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pengampunan dosa kepada kita. So kita tidak disuruh untuk mencari musibah, of course, tetapi ia remind kita bahawasanya musibah akan kena kepada kita, dan kita tetap tak ada satu kesakitan, penderitaan, keperitan dalam kehidupan ini, melainkan semua itu akan kita bawa kepada Allah, sama ada sebagai pahala kita, pengampun dosa kita, mengangkat darjat kita, kerana itulah sistem ataupun kejadian alam yang Allah jadikan untuk kita dalam kehidupan ini. Maka dengan tu kalau tanya saya kenapa manusia bunuh diri, hopeless, hilangnya harapan, dan gagal untuk memahami bahawasanya selepas daripada kehidupan ni ada kehidupan yang lain. Tapi bila dia rasa bila bunuh diri selesai, dia sebenarnya macam tak beriman dengan hari akhirat, seolah-olah dia rasa keluar daripada dunia settle masalah. Sebab itu sebahagian para ulama menghukum murtad orang yang bunuh diri ni. Sebab adakah dia percaya bila dia bunuh diri semuanya akan selesai? Seakan-akan dia tak percaya ada kehidupan satu lagi selepas daripada kehidupan yang kita ada ini. Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kepada kamu. Sebab itu, dan kita juga apabila menceritakan tentang agama kepada orang lain, kita hendaklah menceritakan agama yang memberikan harapan, kan? Qul lil ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bagi tahu hamba-hambaku yang frust terhadap diri mereka, jangan mereka kecewa dengan rahmat Allah. So agama memberikan harapan. Ia bukan janji palsu, ia janji yang benar. Agama memberikan kita pandangan, sisi pandang yang betul terhadap kehidupan. Sebab itu kita lihat kadar bunuh diri dalam negara orang Islam kurang dibandingkan negara-negara maju pun. Ada negara yang legalize kan benda-benda ni, dia boleh pergi sana dapat, walaupun banyak negara macam UK pun tak benarkan, sebahagian negara di Europe yang membenarkan, ramai orang pergi ke sana sebab tu angka dia tinggi. Tapi maksudnya dia rasa that is the way untuk solve dia punya problem, iaitu keluar daripada dunia ni. Seakan-akan dia tak tahu next daripada kehidupan ni ada kehidupan yang lebih hakiki yang dia mungkin tak percaya. Sebab itu kita di dunia orang Islam ni macam-macam juga masalah, tapi orang tak bunuh diri, kan? Tak ada orang Islam dipakar diri. Tak ada orang Islam, siapa pergi ke India dia tahulah, ramai terjun sungai Gumti, terjun sungai, ada masalah terjun bunuh diri, ada masalah bunuh diri. Di Japan ada forest yang hutan yang khas, orang masuk pergi bunuh diri dalam tu. Kenapa? Ini semua kerana hopeless, hilang harapan. Sedangkan agama itu ialah berhubung dengan raja, agama itu berhubung dengan mengharapkan rahmat. La tayasu
min rawahillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Baik, Doktor. Datuk, soalan yang kedua ya, Datuk. Disebabkan sekarang kita mempunyai masalah kewangan dunia yang amat teruk. Jadi bolehkah duit zakat itu, Datuk, kita salurkan kepada golongan walaupun mereka bukan terdiri daripada 8 golongan yang berhak menerima zakat? Kerana dah banyak M40 bertukar menjadi kepada B40, bahkan kehidupan mereka menjadi lebih teruk daripada itu. Apa pandangan Datuk kalau kita salurkan bantuan zakat kepada mereka? Dia apabila dia telah berubah statusnya daripada berkemampuan jadi tidak berkemampuan, ataupun dia memang ada lagi rumah yang elok tapi ditimpa musibah jaihah dipanggil, dalam keadaan dia menjadi lemah ataupun dia menjadi terkapar keupayaan ekonominya, artinya dia termasuk dalam golongan asnaf lah. Maksud status yang berubah bukan kerana dia dah tak berkemampuan untuk menguruskan kehidupan dia. Dia asnaf lah, maksudnya dulu mungkin rumah dia masih elok lagi, tapi nak makan pun dah tak mampu, nak beli untuk anak-anak pun dah tak mampu, nak meneruskan kehidupan dah tak mampu. Bukan kerana soal dia tidak ada, mungkin tengok kereta ada lah kerana asalnya ada, tapi kemudian jatuh statusnya, dan kereta bukan semudah itu untuk dijual. Kalau dia jual kereta, dia tak boleh nak berjalan pula. Tapi dia ditimpa musibah. Sebab tu bukan saja miskin, fakir, ada orang juga orang yang al-gharimin, orang yang berhutang, maksudnya dalam keadaan yang sukar yang seperti itu. Semua peruntukan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil kan orang yang terputus perjalanan, dia mungkin kaya di negeri dia, tapi dalam keadaan in that particular situation, dia adalah merupakan satu orang yang susah. Kalau itu benar, maka dia bolehlah itu dinilai oleh pihak yang menguruskan zakat. Ya. Baik, Datuk, kita persilakan Puan Ida, moderator seterusnya, untuk bertanya soalan kepada Datuk Mazhar. Silakan, Puan Ida. Ni ada berapa orang bersama kita malam ni? Kita ada lebih kurang, Alhamdulillah, partisipan dalam 281, dan kita juga ada live daripada pihak PMT, Pro Media Tajdid, dan juga saya share live PMT ke Facebook Nur Islam Academy. Sebelum kami terlupa juga, kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak Pro Media Tajdid kerana menolong kami untuk kendalikan urusan bagi pihak Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Jadi dipersilakan Puan Ida. Hilang dah Puan Ida tu. Puan Ida, dia tak Okey. Maaf Datuk. Okey. Bagaimana pula untuk golongan remaja atau teenagers yang mana mereka kadang-kadang kurang faham dengan masalah global atau dunia ini, Datuk, atau erti kehidupan. Kerana mereka adalah pewaris generasi. Bagaimana untuk kita didik atau terapkan atau sampaikan kepada golongan ini untuk supaya mereka benar-benar faham dan sealiran dengan keadaan semasa. Apa nasihat Datuk? Macam mana nak bagi mereka sealiran dengan keadaan semasa? Apa maksud tu sealiran dengan? Maksudnya remaja. Sealiran dengan keadaan semasa? Apa maksud sealiran? Sealiran dengan keadaan yang semasa yang sekarang pandemik. Apa aliran semasa tu? Keadaan yang ekonomi, masalah sosial. Saya rasa soalan dia tu memahami keadaan semasa kot. Sealiran tu. Memahami keadaan semasa. Maaf Datuk. Memahami keadaan semasa. Sealiran tu macam dia pergi
accept one school of thoughts from yang ada dalam aliran-aliran ekonomi ke apa kan, free market ke apa kan. Betul. Alright, okay. Okay. Ini very general lah soalan ni. Cumanya manusia ni di dalam pendidik ada beberapa hal. Pertama, kita memindahkan maklumat. Kedua, kita menceritakan pengalaman. Ketiga, manusia itu mengalami suatu pengalaman. Orang-orang muda, siapa pun, walaupun mereka mungkin genius dan mempunyai info yang banyak, tetapi mereka akan pada kebiasaannya, tidak semestinya, mereka akan kurang pengalaman di dalam, kalau diukur pada tempoh perjalanan hidup. Tapi taklah semestinya mungkin ada orang muda yang mempunyai pengalaman yang banyak kerana dia banyak travel, dia banyak kembara dan seumpamanya. Tetapi pengalaman itu memberikan sesuatu yang aspek yang pandangan kepada seseorang yang mungkin, ataupun dia bukan saja punya pandangan tapi mempunyai perasaan terhadap apa yang telah dia lalui dalam kehidupan dunia ini. Sebab itu kita akan lihat hatta di kalangan para sarjana, mereka apabila berubah usia, mereka mungkin mengubah beberapa pandangan mereka disebabkan pengalaman yang mereka lalui. So apabila kita cakap soal umur, kita bukan mempertikaikan soal knowledge. Tidak, mungkin kita tak boleh nafi generasi yang ada hari ini, generasi Y dan seumpamanya ni, mereka ni mungkin mempunyai info yang lebih banyak pada generasi yang lepas. Di dalam dunia mereka, tadi sebut sealiran dengan keadaan, di dalam dunia mereka yang baru, di dalam in their context ataupun di dalam keadaan situation yang kita hadapi hari ini. Jadi kalau kita nak suruh pasal gadget lah apa ni, mereka pandai lah kan. Saya ada pengalaman mesyuarat kan dengan macam-macam jawatankuasa oleh peringkat negara ni kan. Kadang-kadang mesyuarat dengan orang tua-tua kan, walaupun orang tua-tua ni dulu pegang jawatan hebat-hebat lah negara ni. Peringkat berpangkat Tan Sri lah, pernah pegang jawatan-jawatan yang highest push dalam negara kita ni. Tapi bila mai depa nak online macam ni, suara tak boleh buka lah, apa pun tak boleh ni. Sebab apa? Dia unmute lah apa. Cucu kena main kat belakang tolong. Nampak cucu dia macam cari-cari cucu. Sebab cucu dia lebih ada knowledge, more knowledgeable daripada dia. In depth sense lah dalam benda-benda tu lah kan. So kita tak kata orang mereka tak sealiran dengan sekarang. Mereka mungkin lebih memahami keadaan sekarang lebih daripada tok nenek mereka yang masih hidup dan ada lagi kena masa begitu pantas berubah. Tetapi mereka mungkin kekurangan pengalaman satu hal di dalam berurusan bukan dengan soal peralatannya, tetapi berurusan dengan manusia. So orang yang biasanya orang tua ni lebih banyak pengalaman dia berurusan dengan orang manusia. Itu pun tak semua. Okey, saya nak fahamkan itu dulu supaya kita tak melihat orang muda ni, orang muda bukan dia tahu apa, not necessarily, jangan, belum tentu dia tak tahu apa, tapi dia mungkin kekurangan di sudut pengalaman bersosial. Itu mungkin, itu juga lacking yang besar pada generasi sekarang, kerana mereka banyak dengan device semua ni, mereka tak jumpa manusia in person. Mereka banyak tengok muka macam saya tengok kot ni lah. Saya tengok datil lah, apa semua ni, apa semua participants saya tengok tu. Tapi dia tak, I cannot see their face. So even if I can see their face from this device yang ada depan saya ni, tapi the feeling is different kalau saya duduk di depan mereka. Ini satu hal. Dan bila kita faham keadaan ini, maka kita faham bahawasanya kita orang tua-tua jangan underestimate pengetahuan budak-budak kita, tapi kita kena tahu bahawasanya kita mungkin boleh cerita kat mereka pengalaman hidup. Tapi itu pun tidak semestinya kita lebih kuat iman daripada mereka kan. Kita selalu kata budak-budak muda ni depa belum tentu depa ni lemah iman. Kadang saya tengok banyak budak-budak muda yang more religious,
dan pious lebih daripada orang tua-tua, dan kemudian lebih banyak pengetahuan pun. Orang tua-tua tu fanatik dengan satu mazhab tu, tak boleh nak keluar dah tu. Budak-budak muda dah baca banyak mazhab dah. Dia dah abang tak boleh duduk konservatif itu lah. Tak boleh lah kami mengaji banyak ni tapi budak-budak muda dah dapat. So kita jangan anggap underestimate budak-budak muda yang selalu masalah. Orang tua-tua banyak masalah juga. Tetapi pendidikan ialah soal adanya murabbi, adanya orang yang mendidik, adanya silibus yang betul, adanya manhaj, adanya sukatan yang betul. Yang ketiga ialah adanya environment yang betul. Ramai orang ni kadang-kadang budak-budak ni dia bagus tapi dia tidak ada environment yang membentuk iman benar yang membentuk kepribadian. Jadi mungkin guru juga tidak ada. Guru bukan saja memindahkan maklumat, bukan transfer knowledge, tapi guru adalah juga memindahkan sikap, memindahkan akhlak, memindahkan pengalaman. Sebab itu saya rasa ini yang penting. Mereka perlukan guru, ibu bapa patutnya dia jadi guru yang baik. Mereka perlukan konten pendidikan yang betul, dan mereka perlu duduk dalam environment yang betul. Jadi salah satunya, kalau mereka tak ada environment, kita kena cari regu, kena cari kawan yang betul lah, kan almar'u ala dini khalili, manusia di atas agama sahabatnya. Jadi kita kena cari, tengok siapa yang kita berkawan. Kita juga sama. Kadang-kadang orang tua-tua punya merepek lagi banyak budak-budak muda. Negara ni dia jadi serabut ni sebab orang tua-tua yang duk merepek, bukan budak-budak sangat, kan? Jadi Datuk, berbalik kita kepada soalan yang pertama tadi Datuk, yang mengatakan, Datuk kata jika keadaan memaksa untuk golongan M40, dia telah downgrade menjadi kepada B40. Jadi Datuk kata boleh kita boleh minta zakat, kan Datuk? Ya, kalau dia bukan layak ya. Ya. Jadi adakah benda ni dah jadi sepakat untuk setiap negeri, Datuk? Macam mana? Dia zakat ni diberi pada individu demi individu. So pemberian zakat lah based on keadaan individu itulah. Kita mungkin kadang-kadang kita tak tahu ataupun kita cari golongan sasaran. Misalnya mereka ni bila orang tu tampil bahawasanya dia susah, kita menilai keadaan sekarang. Umpamanya kita bagi bantuan orang susah kepada peniaga-peniaga ikan umpamanya yang kita tahu terkena, dia pun dapat semua. Kita bagi susah kepada peniaga-peniaga di pasar yang meniaga tepi jalan, kita bagi semua. Macam tu. Ataupun kita tak tahu, dia buat permohonan, kita tengok kes dia kata ya memang saya ni, tapi sekarang ni saya kerja tak ada, meniaga saya dah 5 bulan tak boleh meniaga sebab keadaan COVID sekarang. Saya memang ada kedai yang besar tapi sekarang saya susah, kadang-kadang nak beli makan untuk anak-anak pun tak boleh, nak sambung sekolah anak-anak pun elektrik pun susah. So in that keadaan, maka dia layak lah. Tapi kita tak adalah macam kita lepaskan duit tu semua yang ni mari kutip tu, dia tak boleh begitulah, kerana ada orang yang affected, ada orang yang tidak affected walaupun duduk satu pejabat, ada orang yang stabil, mungkin dia ada harta yang lain, dia ada bisnes sampingan yang lain. So zakat berdasarkan kepada keadaan individu-individu yang terlibat untuk diberikan kepadanya zakat. Selain daripada apa yang dia mengaku ialah takwa kepada Allah Ta'ala, bahawa dia kena tahu ini adalah harta zakat yang diberi kepada mereka yang entitled untuk menerima zakat itu. Jika dia tak layak tapi dia claim dia layak, tak boleh lah. Itu dia jawablah dengan Allah. Tapi kita mungkin bagi kat dia because dia bagi tahu dia macam-macam sekian-sekian. So kita bagi kat dia. Rupanya tak tengok-tengok, bang dia ni senang lah, di rumah pun tiap hari makan order restoran besar, tapi dia tengok kawan dia dapat, dia pun minta juga. Mungkin pihak zakat ada tersilap, tapi pihak zakat tak bersalah kerana pihak zakat based on apa yang dia bagi tahu lah. Cumanya kita hati-hati jugalah dalam masa yang sama, sebab tu ada penampisan supaya taklah semua orang tipu, nanti duit zakat yang patut diberi pada sasaran yang sepatutnya terlepas pada sasaran yang salah. Ya. Baik Datuk, persoalan yang seterusnya ya Datuk,
jika dilihat di media massa dan lain-lain, rakyat sekarang semakin tertekan ya Datuk, dan sangat marah ketika ini kepada pemimpin. Jadi apakah saranan Datuk di antara rakyat yang meluahkan perasaan kekecewaan mereka dan bertindak luar dugaan dalam masa yang sama hendak pula mentaati pemerintah. Jadi bagaimana Datuk? Yang pertamanya ialah semua pihak, pertama pemerintah dan rakyat akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang mereka lakukan. Itu dulu. Kita tak kata di akhirat besok Allah tanya rakyat je, Allah tanya pemerintah, bahkan Allah akan tanya pemerintah jauh lebih banyak tanggungjawabnya dibandingkan rakyat. Rakyat mungkin di atas apa yang kaitan di bawah tanggungannya, pemerintah sebanyak rakyat yang ada di bawahnya. Sebab itu para ulama-ulama salaf dahulu, apabila mereka nak menyedarkan para pemerintah, kadang-kadang mereka pergi ke masa musim haji, minta naik atas Bukit Safa, cuba kau tengok sebanyak orang yang ada, kau lihatlah sebanyak itu dan berkali-kali ganda tanggungjawab engkau di hadapan Tuhanmu nanti. Maksudnya pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat, tapi rakyat juga ada tanggungjawab dia di dalam urusan pentadbiran, bahawasanya apa yang dia sebut, apa yang dia ulas hendaklah tidak menyanggahi tata cara dan adab di dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah boleh dikritik, tetapi dalam masa yang sama dia tak bolehlah dibohongi benda yang dia tidak buat, kita kata dia buat. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Di atas setiap individu muslim wajib dengar dan taat selagi mana dia tidak menyuruh kepada maksiat. Bila dia menyuruh kepada maksiat, tidak ada dengar dan taat. Itu basic umum. Jadi pemerintah kalau suruh kita dalam benda maksiat, kita tidak dengar dan kita tidak ada taat. Tapi kalau tidak maksiat, kita dengar dan kita taat. Vaksin dan seumpamanya dia tidak maksiat, kita dengar dan kita taat. Walaupun mungkin kita tak bersetuju ke apa, tapi kita dengar dan kita taat. Okey, bila kita tahu hal itu, kita kena tahu juga manusia bertindak berdasarkan suasana dia. Sebab tu kita sekarang orang satu tempoh yang lama, tapi kita bayangkanlah kan, ujian Allah pada kita ni, kita berada dah 2 tahun lebih di dalam keadaan kawalan pandemik yang sedang berlaku ni. Kita berasa tertekan, nak keluar rumah tak boleh. Bukan kita tak gembira dengan hal ini, kita terima ujian Allah, tapi bukan kita nak hal ini, kita minta Allah keluarkan kita pada hal ini. Cumanya saya nak sebut ialah, bayangkan rakyat yang 10 tahun dan 15 tahun, anak-anak Palestin yang duduk di kem pelarian. Bayangkan mereka yang duduk di negara-negara yang berperang, yang mana mereka duduk di kem di situ tidak pernah tengok tandas yang elok pun. Hidup di kem, hujan, panas, sejuk, sebelah menyembelah. Kita sekurang-kurangnya duduk juga ada harapan, boleh juga COD hantar makan lah apa, kita order. Tapi mereka itu tidak ada harapan apa, makan apa yang ada. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, walaupun mungkin ialah berat, kita bukanlah kata nak ujian ini, tetapi secara perbandingan apa yang dihadapi oleh orang lain, rakyat Muslim Syria, rakyat Palestin, apa yang dihadapi di Iraq, apa yang dihadapi oleh orang-orang di di Myanmar, mereka jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku pada kita. Siapa pun yang pernah pergi kem-kem pelarian, dia akan tengok kan, nak main bola sebiji pun susah kan. Anak tu lahir juga, anak tu nak duduk di mana. Tapi kita ni dalam keadaan seperti ini, bukan kita minta keadaan ini, tapi janganlah kita menganggap bahawa tidak adanya rahman Allah jauh lebih besar, keadaan kita ni lebih baik daripada keadaan yang lain. Tapi biasalah, kerana kita rakyat yang biasa dengan senang, kita hadapi keadaan ini, akhirnya kita fatigue, kita letih. Bukan saja pandemik itu, kita letih kerana kita biasa hidup senang. Kemudian kita tak boleh keluar daripada rumah kita tak boleh nak bersosial, tak boleh nak pergi kenuri, kadang-kadang tak boleh nak pergi ni, tak boleh nak makan di restoran, nak makan di kedai. Depa tu tak boleh makan langsung, kita ni tak boleh makan.
So kita rasa ini tertekan kita ni. Maka rakyat marah. Soal ekonomi juga rakyat marah. Rakyat marah. Bila rakyat marah ada dua hal lah. Satu mungkin dia marah tu emosi saja. Kerana dia tak tahu nak ni, dia cari siapa sajalah. Kalau nak kata orang politik, saya tengok semua orang politik perangai yang sama lah. Kerajaan berbangkang, dia hanya fikir dia je. Hak satu fikir nak tahan kuasa, hak satu fikir nak rampas kuasa. So dia create a lot. Yang ini berjanji kalau saya dapat dalam masa 20 jam saya akan boleh buat selesai masalah. Nipu pun kalau dapat pun tak juga. Kawan ini pula yang ni segala dia senang apa, yang dah ada kuasa, macam-macam akal dia pula kan. Dia tak fikir pun, dia mungkin kita kata dia tak fikir, mungkin dia fikir, tapi fikir dia tu tak habis. Rakyat bawah susah. Semua orang politik ni almost dia the same lah, tapi macam tu lah. Tapi kita yang menghadapi mereka ni, kita lihat satu mungkin emosi, yang kedua jika benar apa yang mereka buat salah, dan salah itu salah benar dari sisi agama umpamanya, kita berhak memberikan pandangan kita pada mereka lah. Maksudnya kita kata salah lah apa yang mereka buat. Mereka tak bagi orang langgar SOP umpamanya, mereka langgar SOP umpamanya, contohnya lah kan. Salah lah hal itu kan. Ataupun tindakan-tindakan yang mereka buat tu pilih bulu umpamanya, kita salah lah, kita kritik lah benda tu. Tetapi kita jangan dalam kerangka kita mengkritik orang, kita sacrificekan diri kita. Kita marah pada orang, akhirnya kita tolak rahmat pada diri kita. Kita keluarkan perkataan-perkataan yang bukan disgrace itu menimpa dia, menimpa kita. Jadi sebab itu dalam masa yang sama saya tahu keadaan orang marah pada kerajaan. Bukan saya ingat bukan orang marah kerajaan je, orang marah pada semua orang politik lah. Mula-mula dulu marah, sekarang lama-lama duduk kita tak tahu nak salah siapa. Nak kawan ni suruh kita ambil vaksin. Vaksin sekarang tak habis lagi. Lepas tu tanya kerajaan pula, vaksin macam mana? Kerajaan pula kata punya vaksin tunggu pula, sebahagian vaksin tak sampai. Negara-negara maju bagi dulu vaksin di kalangan mereka. Kita yang ada walaupun duit dah booking dah buat apa semua, perjanjian dah buat, tunggu dulu supaya dia orang dulu selesai baru kita dapat. Dalam vaksin nak datang, mari varian baru pula. Oh, so many masalah yang ada kan. Ya, jadi Datuk, berbalik kepada persoalan mengenai rakyat marah kepada kerajaan dan sebagainya. Dan dalam konsep Islam kan Datuk, adakah kita ni dibenarkan untuk memilih pemimpin-pemimpin non-Muslim? Disebabkan kadang-kadang kita tengok terlampau banyak drama among pemimpin-pemimpin Melayu ni, and dia ada agenda dia sendiri. Macam example kalau kita tengok macam Singapura kan Datuk, walaupun mereka diperintah oleh government yang berbangsa Cina, tapi kita boleh rasakan negara mereka membangun. Jadi macam mana untuk kita di Malaysia ni Datuk, kalau in future kita dah lost trust pada kerajaan, jadi kita decide to pilih untuk non-Muslim pula, I mean macam kita just give a try untuk one term. Pandangan Datuk? Dia soal bukan soal itu, soal kepimpinan ialah bukan soal membangun, tetapi soal apa yang kita minta pemimpin jaga. Kalau kita ni fikir pemimpin tanggungjawab dia nak jaga supaya kita boleh makan saja, okey, whoever pun boleh lah. Tapi kalau kita minta pemimpin di samping dia menjaga soal makan dan kehidupan kita, dia juga menjaga soal agama kita. Islam tak dihina, agama. So kita kena ambil bahagian, di bahagian itu juga mesti ada peruntukan, consideration kita di dalam membuat keputusan. Kalau kita hanya fikir ini semua urusan dunia semata-mata, of course lah. Maka tidaklah saya kata 100%, saya daripada dulu konsisten. Non-Muslim boleh untuk memegang jawatan-jawatan tertentu jika ia tidak menjejaskan dasar. Bagi sebuah negara orang Islam, mestilah mempunyai dasar Islamnya. Kan? Dan kita mempunyai pengalaman dalam satu tempoh. Apabila kita tanya Singapura, of course lah majoriti rakyat dia siapa, dan kemudian kita kena tanya juga masyarakat Muslim dia jadi macam mana kat sana.
kan. So kita kena tanya jangan kita tengok bangunan dia yang tinggi itu aja. Kan kita kena tanya keadaan itu, dan kita kena tanya juga keadaan kita pernah melalui satu tempoh dalam negara ini dengan kepercayaan yang diberikan. Apa berlaku everyday? Apa yang berlaku? Mungkin orang kata itu propaganda musuh politik mereka, tapi kita melihat secara mata kita, pengalaman kita melihat mereka everyday non-stop. Yang dibangkitkan ialah isu agama dan isu kaum. Bukan kata musuh dia yang buat, from their mouth. So kita rasa bukan soal non-Muslim je, tapi sebahagian non-Muslim dalam negara kita not mature enough untuk mengendalikan. They are politician, but they still have, dia kata takut tak mau ada racism, but they themselves they have none. Saya tak spesifik, tapi siapa yang lalu tempoh itu kita tahu. So bukan kita tidak, orang Malaysia, saya kata orang Malaysia, orang Islam dalam banyak keadaan ini we are very tolerant. Kalau ada pejabat orang Islam, ada non-Muslim, ada, selalu kita bagi peluang. Tapi macam dulu saya katalah, saya bukan menyalahkan non-Muslim. Kedai orang bukan Muslim boleh ada dalam kampung orang Muslim. Dia panggil lagi toke. Dia bayar pun. Kaya raya pun toke tu di tengah-tengah kampung. Tapi sukar untuk jadi satu kedai Muslim di tengah bandar yang bukan Muslim dan dia mendapat support. Ini adalah realiti. Non-Muslim minority boleh hidup kaya raya pun di negara orang Muslim. Tapi dalam banyak keadaan minority Muslim tidak boleh hidup dengan aman di negara non-Muslim. Kita boleh tengok di Burma, kita boleh tengok di banyak negara-negara yang bersekitaran dengan kita. Kita boleh tengok apa yang berlaku. India, tengok 100 millions Muslim. Tapi apa yang jadi? Bakar masjid, bakar. Di China, kita tengok apa yang jadi kepada minoriti Muslim. So, bukan soal non-Muslim itu kita membenci dia kerana perbezaan agamanya, tetapi pengalaman mengajar manusia. Sebab itu maka agama juga bila datang nas-nas agama meminta kita juga berhati-hati dalam soal seperti ini. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama kamu dan cuba mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tapi kalau dia sentimennya ialah sentimen tak suka Islam, kenapa Islam macam ni, kenapa Islam dapat ni, kenapa masjid, is that sentiment you can handle. Negara ni of course dia Muslim, mesti ada banyak masjid, mesti ada peruntukan untuk orang Islam, tapi from the day one, bila you ada sikit kuasa, itu yang question yang tiap hari you bangkitkan. Bukan soal ekonomi yang patut you bangunkan. Dulu saya sebut hal ni. Saya bersama dengan pemikiran yang terbuka dalam hal ni, menerima non-Muslim. Tapi saya kata, pengalaman yang pendek yang dilalui, sepatutnya you manfaatkan untuk buktikan kepada orang Muslim, kami ini bila duduk di atas, kami tidak rasis, kami tidak anti-Islam. Tetapi pengalaman yang singkat tu you telah berikan gambaran yang berbeza yang daripada apa yang menjadi harapan orang. So again, kalau kita soal ini, apabila kalau ada peluang lagi sekali, tentu Muslim akan kembali mengingati tempoh yang sama, walaupun singkat itu. Saya rasa bukan soal perkauman di sini, tapi soal manusia hidup dengan pengalaman, macam mana hidup dengan pengalaman. Baik, Datuk. Untuk persoalan seterusnya, mengenai isu keganasan rumah tangga, ya Datuk. Lately, even sebelum ni pun kita selalu terdengar ya pasal keganasan rumah tangga. Bertambah lagi dengan isu yang kita hadapi inilah, dengan isu COVID, dengan ramai kalangan kita kehilangan pekerjaan. Jadi kata-kata nasihat Datuk kepada pasangan dalam keluarga untuk sebab bila semua stuck dekat rumah, tak boleh nak keluar, tak ada apa aktiviti, jadi mungkin masing-masing mencari punca
punca yang benda yang simple pun boleh jadi perbelahan yang besar, sampai kepada memukul, dan juga daripada keratan akhbar yang saya dapat ni Datuk, bertarikh pada 22 Jun 2021, tertekan tiada kerja semasa PKP. Lelaki bertindak mengurung isteri dan anak-anak di dalam rumah. Dan juga lagi satu kes semalaman, jenazah bayi terbiar kerana kesempitan hidup. Jadi benda-benda ni Datuk amat memilukan hati kita, Datuk, bila kita tengok benda-benda macam ni, especially baby yang tak diuruskan, dan begitu sampai hati sekali parents tinggalkan baby kecil tu di dalam rumah sampailah dia menemui ajal dia. Jadi pandangan Datuk, nasihat kepada pasangan-pasangan dalam masyarakat kita ni, Datuk. Silakan, Datuk. Terima kasih. Dia sebenarnya cerita abai baby, cerita buat tak betul kat anak. Sebenarnya bukan musim PKP lah. Sebelum musim PKP pun banyak kes ni. Pukul bini, tak nanti PKP lah. Cuma saya tahulah, apabila semua duduk suatu dalam rumah, tak boleh nak keluar, aktiviti tak ada, dia ada beberapa hal. Pertama, saya nak cerita sikap. Memanglah tertekan, tengok muka suami, tengok muka isteri mula-mula, mungkin kalau isteri tu ada cara dia mungkin melayan suami dia, inilah peluang. Biasanya jarang suami duduk di rumah nak layan. Okey, mungkin akan ada sikit lah dia ruang. Suami pun dia tahu bila duduk keadaan begini, bahasa nak kena jaga, isteri pun nak kena jaga bahasa. Okey, kalau dia ada kesedaran yang seperti itu. Satu lagi mungkin mereka akan berfikir kita kena buat sesuatu yang menjadi aktiviti. Rumah mungkin tak sama, ada rumah besar, ada rumah kecil kan. Kalau masak, okey kita tolong masak. Kalau tak, apa suami dia minat. Misalnya, dia ni orang melukis kan, mungkin dia boleh melukis. Dan boleh menjahit, mungkin dia menjahit. Supaya dia ada aktiviti, kena duduk. Tetapi satu ruang lagi yang saya nak sebut. Itu soal kita urus dia. Satu ruang yang manusia yang Nabi SAW sebut kata ni'matan, dua nikmat yang ramai manusia tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faragh, iaitu sihat dan waktu lapang. Jadi waktu lapang ni bukan selalu dalam hidup kita, bukan boleh kita dapati. Saya pengalaman saya lah. Kalau tak kena PKP ni, saya pun tak tahu nak tanam apa pokok-pokok Tapi oleh kerana dah tak boleh keluar, nak keluar tempat lain pun tak boleh, ada. Tapi satu ruang yang saya nak kata ialah mungkin yang kita tidak isi, ataupun mungkin kita isi tapi tak cukup. Tapi masa ni kita patut kita belajar. Allah bagi peluang pada manusia zaman ni, dia boleh belajar agama banyak. Dia tengok handphone dia ada macam-macam, dia tengok. Kadang-kadang dia tak tengok manfaat pun, sebahagian pun. Ramai buat kita macam tu kan. Tapi kalau dia nak tengok ceramah, banyak boleh. Nak baca buku, tak nanti beli. Dalam Facebook pun, dalam internet, banyak macam-macam bahan boleh baca. Artinya kalau 2 bulan dia study satu subjek tu, dia boleh jadi pandai tu. Tapi kita tak buat benda tu. Tapi satu bahagian lagi apa? Ibadat. Kita kadang-kadang dah siang dah tidur banyak kan. Patutnya malam bangun, mungkin 4 dah bangun. Dapat solat, dapat zikir. Kadang-kadang nak dapat hari-hari nak istighfar umpamanya 1000 kali, 2000 kali. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka istighfar. Hari kerja letih, kalau nak pergi kerja lagi, pagi-pagi nak sebahagian orang. Ini boleh bangun pagi tak pergi kerja, artinya boleh solat daripada pukul 4, pukul 3, istighfar tak sejam. Berapa banyak kelapangan dada yang kita dapat. Tapi semua tu sebagai orang dia tak nampak lah. Ataupun kita tak nampak sebab kita tak tengok aku nak buat apa tak tahu. Padahal banyak hal yang kita boleh buat. Bukan perlu jadi kaya pun. Takkan rumah kita tak ada tingkat sejadah pun. Takkan rumah kita tak ada tempat nak duduk. Lepas dah tak tahu nak apa, sembahyang 2 rakaat, duduk. Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi.
Banyak benda yang kita buat. Selain daripada aktiviti yang lain, ambil buku, boleh baca habis buku. Yang dah tak tahu nak buat apa, misalnya dah tak boleh baca Quran, boleh mula hafal Quran, hafal surah-surah. Mana dia ada masa sebelum ni? Tapi semua tu dia tak nampak. Dia nampak muka bini dia nampak muka dia nampak muka bini dia nampak muka dia. Lepas tu dia naik angin. Lepas tu dia tengok muka bini dia, mula-mula nampak macam lawa, betul lama-lama tak lawa. Jadi macam-macam lah kan. Jadi ini semua saya rasa bukan soal PKP dah. Apa kata PKP ni kurniaan Allah juga, nikmat. Tapi how we manage ourselves. Macam mana kita uruskan diri kita. Tapi kalau satu orang dia balik, besok aku nak study bab fiqh. Bab, misalnya bab fardu ain ni aku nak bagi pandai betul lah. Daripada bab wuduk sampai semayang ni, pandai betul-betul. Ramai orang boleh bagi pandai. Saya buat, saya tiap hari dalam IG saya, ajar bab-bab fiqh yang awal ni kan. Ramai orang tonton dan tengok dan dia mungkin boleh pandai, betul, boleh study lagi, boleh baca. Kalau nak ikut nak baca tak, tapi kita duduk sampai sakit tengkuk, ada orang sampai balut tengkuk dia. Sebab apa? Duk baca handphone ni. Tapi dia baca benda tak manfaat pun. Dan bila dia baca tak manfaat, begitulah. Ikut-ikut. Ialah sesempit mana rumah pun ada ruang, satu orang duduk di satu sudut, boleh baca buku. Jadi ini buku tak apa. Membaca pun tak apa tak. Kita hanya nampak pada masalah. Kita tidak nampak pada peluang yang Allah bukakan pada kita, yang mana peluang ni belum tentu bila hilang MCO ni, belum tentu datang balik lah. Kita benda ni mungkin semua sibuk ni, masih orang tanya, oh dia tak ada masa lah nak baca-baca ni, tak ada masa lah aku pun nak semayang malam pun, siang pun letih kan. Tapi sekarang ada banyak orang. Sebab tu saya rasa sama ramai orang komen pasal keadaan kan. Penyair kata nu'ibu zamanana wa ma'aibu illa fina wa ma nu'ibu zamanana wa ma'aibu illa fina wa ma li zamanana aibun siwana. Kita ni memburuk, mengaibkan zaman masa kita, sedangkan tidak ada aib melainkan pada diri kita. Tidak adalah keaiban pada zaman kita ini, melainkan kita tu sendiri yang aib. Maksudnya kecacatan tu hanya diri kita lah. So kita rusak. Kenapa masa aku nak pergi mana tak boleh ni? Padahal ya Allah, orang yang duduk dalam penjara tu sampai boleh tulis tafsir duduk dalam penjara. Pasal para ulama ramai yang tulis tafsir dalam penjara. Pasal dia tahu boleh duduk penjara tak ada buat apa, bini tak ada apa, tak ada lagi, kita tekan. Tapi dia ambil tulis tafsir. Ramai orang hafal Quran kalau duduk dalam penjara. Patutnya ramai juga orang membaca banyak buku yang dihabiskan kerana PKP. Tapi kita tak buat. Ya. Ya, baik Datuk. Persoalan yang terakhir Datuk sebelum kita mengakhiri segmen tazkirah ni, sikap dan peranan seorang Muslim ketika ini, apa yang sepatutnya mereka lakukan? Silakan Datuk. Ketika ini itu merujuk pada apa? Menunjuk kepada situasi yang masing-masing dalam keadaan tertekan, jobless, terperangkap di dalam rumah, tak boleh nak keluar ke mana-mana, anak pun tak pergi sekolah, macam ibu-ibu terpaksa berdepan dengan anak-anak. Jadi dari situ timbul perasaan stres dalam rumah. Saya tahu ya, hal ni bukan mudah. Cumanya saya nak sebut, saya nasihat diri saya. Saya kadang-kadang saya sibuk kan. Walaupun ya alhamdulillah kehidupan ada, tapi sibuk pergi sana pergi sini. Orang kata balik rumah ni tukar bed tukar bed di tempat lain juga. Kadang-kadang bila saya duduk dalam kenderaan, saya fikir mana masa saya untuk apa yang saya duk ajak kat orang ni, patut saya ajak kat anak-anak saya kan. Ajak orang lain nak jumpa saya, nak belajar dengan saya. Anak-anak saya patutnya jumpa saya, belajar saya. Mereka jumpa lah juga saya bila saya balik duduk makan, saya tegur yang tu yang ni, pas mayang sekali. Tapi masa tak cukup. Tapi bila ada keadaan macam ni, saya rasa peluang saya duduk dengan dia orang untuk mereka belajar dengan saya. Sebahagian bapa tu, saya mungkin tak apa tanya khabar anak pun.
Sekarang anak duduk keliling. Tapi oleh kerana diri dia masalah, dia nak lari pula pada anak dia. Inilah peluang anak dia duduk keliling. Cerita pada anak dia. Apa masalah, apa yuk. Memahami anak dia faham ayah dia. Pasal anak kita ni kadang-kadang seharian duduk dengan orang, mungkin nak kawan dengan dia, tapi berkawan dengan orang lain, sebagian orang. Anak dia suka berkawan, tapi tak ada ruang dengan mak bapak dia. Sekarang dia ada ruang dengan mak bapak dia. Mungkin ramai anak lebih sayang kat cikgu dia sebab cikgu dia yang duk tanya dia semua. Mak bapak dia jarang tanya. Bila orang tanya siapa anak, mana nak ada masa Ustaz, kita ni tak hari kerja. Sekarang dia ada masa. Apa yang belajar kat rumah, apa yang kat sekolah. Kakak belajar apa, kakak suka apa, sebagai orang. Maka dia pun tahu anak dia suka apa, anak dia cerita masalah. Tapi ruang ini dia tak ambil kerana dia rasa itu bukan kebiasaan dia. Kebiasaan kita bukan yang ni. Kebiasaan kita semua keluar. Semasa dia duduk keluar tu, dia mengadu, dia tak ada masa dengan family. Semasa dia ada masa dengan family, dia kata, sampai bila nak duduk tengok muka anak dengan bini je ni. Dan ini pun saya rasa, tu saya kata, nu'ibu zamanana wa ma'aibu illa fina. Wa ma li zamanina aibun siwana. Penyair kata, kita menganggap aib pada masa kita, saya tadi masa ini kan, tidaklah ada keaiban itu pada masa, melainkan wa ma aibu illa fina, tidaklah ada keaiban melainkan kita saja, kita yang aib tu. Wa ma li zamanina aibun siwana, tidaklah ada bagi zaman kita tu apa-apa keaiban melainkan diri kita sendiri. Pasal kita tak boleh nak manage, so kita salahkan rahmat. Orang yang, saya bukan, kita tak mahu masuk penjara, tapi orang yang masuk penjara boleh menghasilkan macam-macam hasil. Ini kan pula kita yang duduk dengan family. Mungkin kita boleh, hari ni kita masak, hari ni kita masak. Dulu kita mungkin kasar dengan anak kita, hari ni kita sabar. Kita belajar bercakap elok dengan dia. Dia cuba memahami kita. Ni dia tengok muka dia, kita meluat. Dia tengok muka kita meluat. Macam mana boleh meluat mak bapak dengan anak-anak? Sedangkan kita bila balik rumah tengok anak-anak kita tidur, sayu hati kita. Dia cium dia. Sekarang dia duduk dengan kita. Dulu mungkin tak mau duduk, jarang kita jumpa. Tak tahu apa cerita anak sulung pun. Sekarang duduk keliling kita. Sama ada duduk TV ke, dia tengok handphone kan, duduk keliling. Boleh panggil kita mak bapak. Kerana selama ni dia cuai dengan diri dia. Misalnya, bukan sukar pun untuk jadi imam. Bukan nak suruh baca surah panjang-panjang. Kalau dah tak boleh, tak boleh baca yang panjang-panjang, yang boleh baca panjang-panjang. Bacalah, mungkin macam family sebahagian kita ni, mungkin kita tukar-tukar imam. Lepas tu kita boleh cek balik bacaan-bacaan anak-anak kita, terutama surah-surah yang panjang-panjang tu. Tapi mungkin orang lain bapak dia, hari ni pak dia jadi imam. Kemudian hari ni pusing anak-anak dia, lepas tu berzikir bersama. Kemudian ajak anak-anak, tanya anak, baca Quran sama-sama. Oh nice. Masa dan keadaan ni kalau kita manfaatkan. Kalau tak, kita tengok ada masalah. Dan kita tahu lagi tak selesai PKP ni, aku duduklah masalah. Ada orang kata macam tu. Padahal kita kadang-kadang fikir, habislah PKP ni, bapa nak kena pergi dah. Tak boleh nak jumpa hampa tiap hari nak solat ramai-ramai macam ni. Esok orang solat di tempat lain pula. Ni solat. Lepas solat boleh bagi tazkirah. Kalau tak bagi tazkirah pun, abang baca buku ni satu abang. Bab ni kita dengar sama-sama. Boleh pun. Oh kami tak biasa, kami bukan hidup macam tu dulu. You tak biasa, but you can change. Bukan you belagak jadi ustaz pun. You baca bahan pun. Orang pun tengok, oh ayah kita ni ada juga. Ada juga kenangan anak dia bila kita mati nanti. Dulu masa PKP duduk dengan abah. Abah baca, kita dengar. Kita baca, abah dengar. Abah pun tak boleh baca panjang. Kita jadi solat Aisyah. Tapi abah jadi solat Zuhur. Abah jadi solat Asar. Lepas tu sembang sama-sama apa semayang. Kan suasana banyak. Yang mana kita tak dapat kalau tidak PKP. Tapi kita melihat pada masalah dan kita terpengaruh. Saya bukan kata tak ada masalah. KKP tak tahu masalah. Tension, duduk di rumah, tension. Duduk di rumah, tension, tertekan, hidup di rumah, tertekan. Kita pun terikut orang. Kita tanya apa yang tertekan ya? Saya tengok muka bini tertekan. Kacau ni, tengok muka bini tertekan. Tengok muka lelaki tertekan. Tengok muka anak tertekan. Pasal kalau kita tengok anak kita duduk. Anak kita buat apa? Anak kita duduk pegang handphone. Kita buat apa? Duduk dengan handphone. Panggil anak-anak keluar. Duduk di ruang tamu. Kalau rumah tak besar pun duduk di ruang tamu. Seorang baca. Tak boleh baca Quran. Baca terjemahan.
Saya tak kisah duk buat macam tu Ustaz sebelum ni. You are the leader of your family. You yang ketua you punya family. Kalau yang dah tak ada suami, mungkin mak dia boleh dengan anak-anak dia. Kalau tak lah ni Abah minta maaf lah sebelum ni Abah pun tak apa bersungguh sangat bab agama ni. Tapi tak apalah, kita sama-sama belajar. Tak pasang ceramah siapa-siapa, ajak anak-anak tengok. 5 minit, 10 minit. Banyak yang boleh kita buat sebenarnya. Saya bukanlah nak kata nak blame orang. Memanglah kadang-kadang memanglah kita fikir. Yalah macam mana ni, tak nak makan pun tak ada lah kerja. Of course, semua orang ada masalah. Of course, semua orang ada masalah. Saya tahu, ia bukan mudah fikir duit tak ada, hutang dan seumpamanya. Tapi, apa yang kita ada dalam keadaan sekarang? Takkah kita boleh kata anak-anak semua, mari kita doa supaya Allah beri rezeki kepada kita. Kita lose, kita lost iman kita. Sehingga kita nak angkat tangan, ya Allah, keluarkanlah aku dalam pada keadaan ini. Berikan pada aku rezeki. Sehingga kita sebut beri pada rezeki pun kita macam tak yakin Allah nak beri rezeki kepada kita. Hanya kerana salah faham kita tentang kudrat Allah. Kalau sekiranya berniaga kita tu tak dibuka, tidaklah ada rezeki kepada kita. Itu yang cuba syaitan fahamkan kepada kita. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran. Sedangkan rezeki Allah boleh datang dengan jalan yang sangka dan tak disangka. Berapa ramai dalam PKP ni, dia buat macam-macam, dia ada bisnes baru yang sebelum ni dia tak ada. Maksudnya rezeki Allah. So, saya bukan kata cakap senang, tapi maksudnya seseorang berfikir, mungkin sebelum ni sebahagian ni cari rezeki, dia tak study. Mungkin dia boleh study macam mana cara buat benda-benda yang baru, yang mungkin bidang yang dia tak ceburi lagi sebelum ni. Saya rasa bukanlah kata tak ada masalah, of course ada masalah. Tapi nak kata dah tak ada jalan keluar, bahkan banyak jalan kebaikan. Di sebalik apa yang berlaku, banyak kekembangan. Ya, baik Datuk. Jadi conclusionnya untuk tazkirah ni. Yang pertama, sebagai seorang keluarga, sama ada dia tu single mother atau single father, yang paling penting macam mana kita nak menzahirkan kreativiti kita dalam nak handle isteri, nak handle suami dan anak-anak, ya Datuk? Daripada kita asyik mengalah blame kepada nasib apa yang terjadi. Jadi Datuk, untuk segmen ni Datuk, adakah kita nak open kepada pendengar untuk bertanya soalan? Bagi ada orang tanya. Ya, sebab asalnya sepatutnya kita live melalui lagi satu medium, tapi disebabkan ada masalah teknikal jadi kita tak dapat. Jadi sekarang kita buka kepada para jemaah yang nak bertanya soalan kepada Datuk. Silakan, boleh di unmute-kan anda punya speaker. Sementara waktu berbaki ni, siapa yang nak bertanya soalan kepada Datuk, 1-2, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, boleh saya bertanya? Kat mana muka? Okey, Ebe. Okay, sorry, saya tak pakai hijab Datuk. So, nak tanya soalan. Terima kasih for your explanation tadi. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menggunakan agama dengan berhati-hatilah untuk membantu mereka yang clinically depressed, mungkin dah suicidal. Sebab macam Datuk cakap tadi, mereka ni sebenarnya dah hopeless. Jadi kalau kita cuba macam inject nasihat agama, mungkin susah nak terima at that stage of their life. Ataupun bila kita inject dengan niat yang baik, mereka akan ambil dengan jadi lebih teruk. Sebab dia rasa mungkin dia sedang dinilai, or people are being judgmental. Boleh minta ulasan Datuk? Terima kasih. Terima kasih. Manusia ni macam itulah. Sebelum saya nak cerita tentang Allah SWT kata insan
Insan je lah, ya'smul insan min du'a ila khair. Wa iza massahu syarr fa ya'usul qanut. Manusia ni dia tak akan dia tak akan berputus asa, ataupun dia tak akan lemah semangat, ataupun dia tak akan bosan untuk meminta kebaikan. Tapi bila dia dikenakan kepadanya keburukan, dia akan jadi hopeless, dia akan jadi despairing, dia akan jadi tak ada harapan. Itu memang manusia ni begitu tabiat. Allah kata wa yad'ul insanu bi syarri du'a'ahu bil khair wa kana insanu abdullah. Insan ni doa tentang keburukan kerana dia gopoh. Jadi kalau kita tanya, sebelum saya nak cerita dulu sebelum nasihat, kenapa dia takut dengan masalah yang dia hadapi? Misalnya kenapa dia takut? Misalnya katakanlah aku tertekan orang duk minta macam-macam kat aku kan. Okey, apa yang kau tu boleh buat? Nanti dia cari aku, marah aku. Tapi apa yang lebih dahsyat daripada apa yang berlaku pada manusia daripada kematian? Manusia buat macam-macam kerana nak mengelakkan daripada manusia, artinya dia terhapus dalam kehidupan. Sebab tu dia pakai pakaian, dia makan ubat untuk dia sihat, dia mengelakkan daripada pembalahan untuk mengelakkan dia cedera. Tiba-tiba dia ambil decision nak pergi bunuh diri dia. Yang itulah ending kepada apa yang selama ni dia takut. Kenapa syaitan bawa dia terus kepada ending tu? Kan? Kalau kita fikir, kenapa? Selama ni katakanlah dia takut orang cari dia kerana dia hutang banyak. Okey, habis kalau dia orang cari dia, orang kata marah, mana hutang saya? Okey, dia tertekan. Habis kalau dia tertekan, adakah lebih buruk daripada dia mati? Jadi mati, bunuh diri itu kerana syaitan menipu dia. Kalau kita ajak dia fikir balik, apa you dapat bila you mati? Maksudnya, selama ni yang you takut tu, mana lebih besar antara yang you takut tu dengan kematian ni yang you akan hadapi. Kalau dia Muslim, you akan hadapi satu kehidupan yang jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Kerana tanya dia, apa yang you akan dapat bila you gantung diri dia? Kerana dia mungkin, bila manusia dipenuhi dengan hopeless, dia gagal untuk berfikir the consequences of dia punya tindakan. Macam orang marah, bila dia marah, dia pecahkan tu. Padahal bukan dia tak tahu. Kalau dia pecahkan tu, nanti dia juga yang tanggung. Tapi dia rasa puas ketika itu. Sama dengan orang hopeless. Bila dia tidak ada tempat rahmat Allah lagi dalam diri dia yang dicari, maka dia rasa dia buatlah apa, dia bunuh diri dia. Sedangkan dia kalau tanya dia balik dengan apa yang dia belajar dan dia yakin, dia pun mungkin tahu lepas mati ni dia jumpa Allah, lagi banyak benda yang dia nak kena jawab. Sebab tu dalam Quran Nabi Yaqub kata kepada anak-anak dia kan, la tayasu min rauhillah fa innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana tidak ada yang yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang yang kafir. Maksud dia kufur kepada hakikat penciptaan dan kesudahan apa yang akan berlaku. Dia putus asa, seolah-olah tak ada harapan dah aku dengan Allah. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku denganku. Mungkin kita tak ada sempat nak baca dalil pada dia, tapi ajak dia berfikir macam orang nak mengamuk kan. Kalau awak pecahkan ni, apa yang awak dapat selepas daripada ni? Kan? Kalau awak bunuh diri, apa yang awak dapat selepas daripada itu? Adakah awak sangka selesai masalah awak? So, melainkan dia depressed, dia gila dan itu satu keadaan yang lain. Tapi manusia, dia nak sampai kepada peringkat sehingga dia itu jadi gila ataupun hilang kewarasan, semuanya disebabkan kerana dia salah faham dan menghadap sebahagian konsep hidup ini ataupun perjalanan hidup ini. Daripada awal lah kita ada masalah. So kita tak faham dia punya peta hidup ni.
Peta hidup ni, whatever orang tu dia, siapa pun, peta hidup ni ending dia pergi pada akhirat lah. Tapi satu benda yang dia tak ada selama ni, iaitu dia rasa, kepada siapa aku nak mengadu masalah aku? Pada siapa aku nak mengadu masalah ni? Kerana mungkin penerangan agama ke apa yang tidak memberikan penekanan yang cukup. Allah itu ada dan dia akan membukakan jalan pada engkau, apa yang engkau tak sangka. So, apabila manusia tidak sampai kepada peringkat meyakini bahawa Allah akan menyelesaikan masalah dia. Kena tanya dia, berapa ramai orang yang berhutang? Berapa orang yang ada masalah tekanan? Mereka masih hidup dan kemudian mereka bangun. Yalah, orang dalam keadaan yang seperti itu kena ajak dia berfikir sampai pada itu mungkinlah kita bukan. Tapi kena bagi tahu dia iman juga. Kalau awak mati, belum tentu penyelesaian. Kalau hari ni masih lagi awak hidup, banyak lagi orang penyelesaian yang awak boleh cari. Kan? Katakanlah apa pun berlaku, masih lagi awak masih hidup lah. Lagi hidup, lagi boleh berusaha. Tapi bila awak mati, tidak ada dah penyelesaian. Mereka awak akan dibicarakan terhadap segala amalan yang telah kita. So, ajak dia berfikir semula. Kerana hilangnya kewarasan. Cuma manusia ni, depression ni sebahagiannya dia dah jadi apa? Monyok dan dia dah jadi tak tahu nak fikir. Dia jadi tak tahu nak fikir. Dan kita pula kadang-kadang pergi pada secara pendekatan yang salah sebahagian tu kan. Dia tak tahu nak fikir. Tapi nurani dia masih ada kalau kita berbicara. Sebab tu selalu kita sebut kalau ada anak-anak family kita, ubat dengan semua hal ni sebut la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. Sebut banyak kali, ratusan, ribuan kali. Dia akan melihat keajaiban. Please you give yourself seminggu, you istighfar, you akan melihat keajaiban yang luar biasa yang dia mungkin tidak pernah jangka dalam hidupnya. Ya. Baik, Datuk. Kita nak buka kepada lagi satu soalan ke atau? Tak apa, buka je. Okey, baik. Kita terima lagi satu soalan yang terakhir sebelum kita akhiri segmen tazkirah ni. Silakan, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum, Datuk. Nama saya Azlan. Silakan Pak Wan. Pada malam ni kita berdoalah supaya kita dirahmati Allah. Saya sebenarnya tak ada soalan, cuma saya setuju dengan Datuk. Saya nak share pengalaman saya lah daripada MCO daripada tahun lepas sampai hari ni. Jadi pada mula MCO bulan 3 tahun lepas, masa kita kena total lockdown, saya pun duduk rumah tak tahu nak buat apa pasal kita biasa bekerja. Jadi saya duduk apartmen, saya mulakan dengan menanam pokok lah dekat balkoni saya. Adanya mati, adanya hidup. Saya pun dah tanam pokok nanas sampai sekarang tak berbuah-buah lagi. Tu banyaklah kerja yang saya boleh habis buat dan repair rumah sikit apa yang patut saya buat lah. Jadi saya juga membuatkan satu objektif aim saya supaya saya belajar agama dan bagi saya punya aim pada masa ini saya menghafalkan doa-doa tertentu, menghafalkan ayat-ayat Quran. Tapi taklah sampai sebab kita ni dah war kemas, otak pun dah slow sikit. Jadi daripada pengalaman saya ni, keluarga kita sangat rapat lah boleh jadi macam ni. We become a very close kid. Olehnya demikian tu, saya rasa alhamdulillah saya dapat tengok keluarga saya 24 jam. Dan cuma satu disadvantage, cuma badan kita duk kuih naik lah, duk makan tidur. Boleh juga puasa Isnin Khamis kalau tengok puasa alhamdulillah lepas puasa kita balun. Itulah saya nak share pengalaman saya. Saya setuju kita kena ada aim dalam MCO ni. Aim kita tu, tapi aim saya tu alhamdulillah apa yang saya belajar agama tu saya dapat sikit sebanyak lah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk.
Saya nak ulas sikit. Kadang-kadang saya tengok kita ni terlalu banyak negatif dalam kempen ni. MCO, tak tahu nak ke mana, tekanan perasaan, tak tahu nak buat apa, meningkatnya perceraian, meningkatnya pergaduhan rumah tangga, meningkat macam-macam. Padahal kita patut dalam media sosial MCO peluang untuk kita bersama keluarga, peluang untuk mempelajari benda-benda baru, peluang untuk bercucuk tanam, peluang untuk macam-macam. Tapi kita semua negatif ya semua yang kata kerana MCO ni sebut orang tak boleh. Aku kerana MCO ini telah berjaya menanam pokok ni, belajar menanam pokok ni di dalam, ialah bukan semua orang ada laman luas rumah dia, tak apa, dalam pasu rumah ke pokok. Semua orang berlumba-lumba menunjukkan apa yang dia dapat buat di masa MCO. Tapi ada lah juga, tapi kebanyakan orang duk posting je nak cerita penderitaan itu. Itu je artinya we are living within negatif punya aura keliling kita ni. Dan lepas tu kita pula sebenarnya bukan nak kata ramai juga yang kita ni duk tengok handphone tu je. Lepas tu kita terpengaruh lah dengan apa yang orang kata. Padahal kalau kita letak handphone pun seminggu ataupun sehari 2 hari kita tengok keliling rumah kita duk cakap MCO apa semua, rumah dia cuba sapu rumah bagi bersih, kilatkan ni apa, cuci cawan-cawan, atur balik almari tu, atur balik benda yang selerak tu. Ni kita pergi rumah MCO, tapi lepas MCO rumah duk kotor macam tu juga, tak tersusun macam tu kan. Satu tahun dia tak ada masa, kalau masa kerja tak ada masa. Ni masa ada masa tu buatlah. Tak buat pun. Jadi saya rasa minta maaf lah. Orang ni sama-sama kalau Muslim ni kan dia kata. Saya sebelum sebut benda ni. Sebenarnya tabiat masalah kita ni balok. Orang tahu kata. Menyegar. Malas. Di atas pemalas kita tu datanglah segala masalah-masalah yang lain. Pemalas tu yang menyebabkan kita malas fikir. Kita malas fikir tu kalau aku tak boleh pergi kerja, tak adalah benda yang aku boleh buat dalam dunia ni. Melainkan aku ni hidup dengan kekecewaan je lah. Itu yang kita fikir. Padahal banyak lagi. Mungkin aku boleh belajar benda ni. Mungkin aku boleh tanam benda ni. Mungkin aku boleh kemaskan rumah aku. Tak apalah, hutang lah. Kedai tak buka lah. Takkan kedai tak buka, kita duduk senyap. Duduk monyok tengah sudut tu. Mungkin aku boleh salat lagi. Boleh semangat. Banyak positif yang ada. Tapi kita semuanya negatif. Ya. Baik Datuk, saya kira cukup setakat ini saja Datuk. Kita bersiaran, ini pun sudah hampir jam 11.30 sebab kita hampir jam pukul 11 ya, sebab kita terlewat sikit tadi disebabkan masalah teknikal. Jadi Datuk, bagi pihak Nur Islam Academy dan juga para pendengar dan juga jemaah daripada Nur Islam Academy, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak, jazakallahu khairan kepada Datuk dan juga kepada pihak Pro Media Tajdid kerana sudi meluangkan masa di dalam segmen tazkirah ni, dan juga sesiapa yang terlibat di dalam program tazkirah ni. Kami berharap semoga tazkirah ini dapat menjadi manfaat yang berguna, yang mereka boleh ambil contoh-contoh iktibar yang Datuk dah berikan. Sebagai contoh, jangan buat family kita rasa boring, sesama isteri dan suami, anak-anak, macam tadi Datuk cakap dah jadi meluat tengok muka pasangan masing-masing. Kita pelbagai kan, try to be creative dalam, walaupun rumah kecil itu tak ada menjadi alasan ya Datuk? Ya. Ya. Jadi Datuk, kata-kata terakhir daripada Datuk Mazhar sebelum kita berakhir. Silakan Datuk. Saya remind diri saya lah. Dunia ni adalah tempat ujian dan kita akan lalui berbagai-bagai fasa. Walaupun pandemik ni adalah sesuatu yang kita tak gembira dengan tersebut. Kita tak sukalah manusia mati dan manusia hilang kerja. Kita berusaha, Allah pun tak suka kita duduk dalam keadaan susah. Tetapi kita satu hal pertama, kita jangan hilang rasa syukur kita melihat keadaan kita dibandingkan keadaan orang lain yang duduk dalam keadaan terperangkap dalam pelarian
anggap yang jauh lebih dahsyat daripada kita. Tak dibandingkan dengan kita. Kemudian bagi setiap keadaan itu manusia kena takhayuf. Manusia kena berfikir bagaimana untuk hidup dalam konteks itu. Kan? So, kalau orang berhidup dalam keadaan A, oleh kerana dia pergilah keadaan B, dia jangan fikir aku tak boleh hidup kerana aku hidup, alam aku lah A. Dia kena belajar untuk hidup. Hatta dan keupayaan untuk manusia ini berjaya dalam hidupnya, keupayaan untuk dia merubah diri dia apabila menghadapi suasana yang baru. Jadi mudah-mudahan kita manfaat kemudahan. Ambil PKP ini dari segi kelemahan, dari segi kesusahan yang ada, ambil juga ruang untuk kita belajar, meningkatkan ibadat, untuk kita belajar benda baru, untuk kita mewujudkan manfaat kepada kita. Slogan agama, hidup memberi manfaat. Kan? Yanfa'un nas, memberi manfaat kepada manusia. Ya, InsyaAllah. Mudah-mudahan terima kasih. Baik, Datuk. Jazakallahu khairan dan selamat malam Datuk. Terima kasih banyak-banyak studi bersama dengan Nur Islam Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan.